Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina al-Qur'ana imama Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli bait. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah rahmat Allah, kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang kita nanti-nantikan bonus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa daripada bulan Rajab, Sya'ban, sehinggalah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam kapsul Ramadan kali ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan satu tajuk yang berkaitan dengan puasa kita, yang mana kita hari ini mendatangi Ramadan, telah datang kepada kita sebagai tetamu, bonus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melipat gandakan ibadah kita menjadi yang ekstra yang baik, yang menambah nilai keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya merupakan kita nak dapatkan puasa ini sebagai jalan untuk mencapai rahmat Allah. Dan yang paling besar sekali, Allah Ta'ala telah memberikan satu pujukan, satu ajakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, yang Allah Taala telah rakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Apabila kita merenung sejenak ayat ini yang berkenaan tentang puasa yang didatangkan di dalam surah Al-Baqarah, kita akan menemui satu keajaiban gaya bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arah mendekatkan kepada perintah seperti serta melembutkan hati agar kewajipan yang dapat diterima. Sesungguhnya Allah amat mengetahui kelemahan hambanya yang memanggilnya dengan panggilan yang paling disukai. Tuan-tuan, kalau kita dipanggil dengan cara yang baik, insya-Allah cara yang dipujuk, masya-Allah, tabarakallah, maka kita akan mudah mendapat satu teguran, satu ajakan, ya, yang mana Allah menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang menyukakan mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang sebelum kamu. Ini bermakna ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada mereka yang terdahulu daripada kita, iaitu daripada zaman Nabi Allah
daripada Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bukanlah sesuatu yang baru, tetapi merupakan syariat yang Allah adakan sejak dahulu lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhirnya la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Adakah di sana sesuatu yang lebih bernilai daripada takwa? Kemudian Allah Ta'ala menyambung firman-Nya, ayyaman ma'dudat, iaitu pada hari-hari yang ditentukan. Jadi kita ni Allah Ta'ala berikan bulan, setahun ada berapa hari? 365 hari atau 360 hari. Yang mana satu bulan dalam 12 bulan Allah mewajibkan spesifiknya pada bulan Ramadan sebanyak 1 bulan berpuasa, daripada melihat hilal sehinggalah bulan itu penuh 30 atau 29 hari. Dan pada hari-hari tertentu, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu, ia bukanlah sepanjang tahun, tetapi hanya beberapa hari sahaja. Allah Ta'ala berfirman lagi, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Yang mana barang siapa yang sakit, Allah tahu kelemahan manusia, Allah kenal manusia, Allah pencipta manusia, apatah lagi manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang penuh dengan kelemahan. Itulah kita manusia yang ada kelemahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sakit di kalangan kamu atau sedang di dalam musafir, maka gantikanlah dengan hari yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesuatu bentuk keringanan dan kemudahan serta menjauhkan kesukaran. Islam itu mudah, kerana Islam itu agama yang fitrah. Allah Ta'ala berfirman lagi, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قَدْعِيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ. Dan bagi yang mampu berpuasa tetapi amat berat hendak melakukan, dan bagi yang mampu berpuasa tetapi amat berat melakukannya, hendaklah memberikan fidyah, yakni makanan kepada seorang miskin, iaitu mereka yang sudah tua, yakni seumpamanya atau mereka wanita yang hamil, atau yang menyusukan anak, atau yang sakit berterusan. Maka mereka ini tidak dapat melunaskan kewajipan berpuasa 30 hari, maka dituntut untuk membayar fidyah. Fidyah itu mengikut cupak makanan yang kita makan. Kalau kita makan beras yang RM7, yang RM6, maka kita kena kasih sedekah dengan nilai tersebut kepada orang miskin mengikut hari. Satu hari satu cupak. Satu cupak Baghdad 1.5 kilogram. Maksudnya RM7 lebih lah, ataupun RM7. Itu terpulanglah kepada kita punya beras yang kita kena kasih kepada orang miskin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, فَمَنْ تَعَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Barang siapa yang mengerjakan yang sunat, maka itu amat baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik baginya. Ia merupakan sebaik-baik perkara, wahai anak Adam. Maka rebutlah ia.
maka Allah Ta'ala telah memberikan ganjaran yang besar di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga kan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan apabila masuk saja bulan Ramadan al-Mubarak, segala pintu-pintu neraka ditutup rapat, pintu-pintu syurga terbentang luas, dan syaitan dibelenggu. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hawa syurga itu sampai kepada kita insya-Allah. Dan bidadari-bidadari melihat bakal suaminya, yang mana mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat puasa ini ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melibatkan amal fardi, amal diri sendiri, menekuni salat berjamaah, menekuni ibadah zikir, menekuni segala perkara yang boleh menambahkan nilai takwa kepada Allah, membaca Al-Quran dan bertadabbur dengan Al-Quran, dan kita memimpin jiwa kita dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ibadah puasa ini hanya hak mutlak Allah yang nak beri kita pahala. Allah tahu bagaimana mutu dan kualiti nilai seseorang hamba berpuasa itu. Kerana Allah sendiri yang menilainya, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Itulah spesialnya Ramadan al-Mubarak bagi orang yang beriman, berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan, yakni bulan Ramadan, ia kurniaan Allah yang dipenuhi keberkatan dan kebaikan. Allazi unzila fil Quran, dan di dalam bulan Ramadan 30 hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam bertadarus dengan Rasulullah SAW, dengan mendengarkan kepada Rasulullah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di dalam Al-Quran dan dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran yang kamu cintai yang diturunkan pada bulan Ramadan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Subhanallah. Di dalam apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang halku, maka sesungguhnya aku hampir, aku perkenankan. Allah memperkenankan doa, maka marilah bermohon wahai yang berhajat. Allah Ta'ala sediakan setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit bumi, mengangkat doa munajat para hamba-hambanya yang meminta keampunan kepada Allah. Maka di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hajat-hajat yang besar yang ada pada diri kita. Apatah lagi kita sekarang ini diuji dengan coronavirus yang amat memberikan ujian ke seluruh dunia. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, kerana setiap ujian ada kebaikan. Setiap ujian ada kebaikan. Dan kebaikan itu yang kita kena pohon kepada Allah, agar Allah mengekalkan kita menjadi hamba Allah yang saleh, mengekalkan jiwa raga kita untuk menjadi orang yang bergantung harap kepada Allah, yang menyatakan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu yang esa, yakni tunggal, Allahus samad, dan kepada Allah kita bergantung harap. Inilah suatu bonus yang Allah berikan. Mudah-mudahan setiap doa kita dan nak dapatkan doa yang makbul, yang terbaik, nak cepat doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan kita mendoakan orang lain juga. Tuan-tuan jangan lupa doakan saya, dan insya-Allah kita sama-sama doakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar sentiasa dalam kebaikan, keampunan, kesejahteraan. Ala kulli hal, segala perkara yang Allah berikan kepada kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini, munajat kita Allah terima, permintaan kita Allah Ta'ala terima, dan adab kita berdoa iaitu dengan kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketahui lockdown ataupun PKP, pergerakan kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan yang pernah dilalui oleh nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Allah Yunus alaihi salam yang duduk di dalam ikan nun, yang Allah Ta'ala rezekikan dia untuk bertaubat kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Allah. Menyucikan Allah subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kita hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menghinakan diri kita depan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keredaan Allah, untuk memastikan kita sujud kepada Allah Azza wa Jal dengan rasa kehambaan, dengan membentuk jiwa Rabbaniun, agar kita sentiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Harap apa? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang mana Rasulullah sebut, sesiapa yang berpuasa dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Banyak pakej pengampunan dosa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah yang kita sedang lalui ini sekarang, iaitu Ramadan al-Mubarak. Kemudian nanti puasa 6. Nanti dengan puasa Muharram, banyak lagi 10 Muharram dan sebagainya. Ini antara pakej-pakej yang Allah Ta'ala nak muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengambil berat tentang ubudiyah kepada Allah. Maka jiwa Rabbaniyun itu akan terbina. Bila terbina itu, datanglah rasa takut kepada Allah. Maka hakikatnya takwa yang kita nak capai. Ala kulli hal, maka dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala berfirman tadi yang saya sebutkan, seperti mana ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang halku, maka sesungguhnya aku hampir, aku perkenankan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu terbaik, waktu yang terbaik, iaitu waktu sahur. Manakala kita bangun awal sikit, kita mengakhirkan sahur, kita bangun pukul 4.30, kita ambil wudu, kita sembahyang sunat tahajud 4 rakaat, kita sembahyang witir tambah lagi rakaat untuk dapat 5. Kalau kita dah buat witir selepas tarawih, kita boleh buat witir tambah lagi 2, pastikan ganjil. Ini bentuk waktu yang sangat makbul. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Ampunkanlah dosa guru-guruku. Ampunkanlah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila Allah Ta'ala memberikan kita satu peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena yakin doa yang kita pohon pada Allah, Allah makbulkan, dan Allah maha memakbulkan segala doa. Allah ya mujib, Allah ya mujib, Allah ya mujib.
Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kekallah keimanan dan rasa kehambaan kepada-Mu. Ya Allah, kurniakan aku kekuatan, kemudahan dan kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ibadah. Ya Allah ya Tuhanku, kita ini hari ini ya Allah, kita bercakap dengan Allah, mengadu dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, sesungguhnya ekonomi aku ya Allah dalam kemelesetan ekonomi ini, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau ya Allah, lepaskan aku daripada kemiskinan. Seperti mana kita doa dalam maksurat, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna na'udzubika al-azabil qabr. Kita berlindung dengan Allah, kita minta lindung dengan Allah daripada kekufuran dan kefakiran, dan kita minta dengan Allah jauh daripada azab kubur. Ini doa yang telah dimunajatkan oleh Rasulullah SAW, yang kita sebut, yang kita baca, yang kita munajatkan daripada hati nurani kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat. Yakinlah. Dan makbulnya doa ini ada 3 cara Allah Ta'ala makbulkan immediately. Allah tangguhkan dulu waktu yang tepat. Dan Allah ada yang doa yang Allah tangguhkan ketika di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayuh, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan untuk sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dan doa yang paling masyhur yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, apa yang aku nak baca untuk aku dapat Lailatul Qadar? Rasulullah kata, perbanyakkanlah membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bila kita beribadah sepanjang 10 malam, 10 awal, 10 tengah-tengah dan akhirnya 30 hari kita bermunajat kepada Allah, maka Allah sembunyikan di pada malam, satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang Allah sembunyikan pada 10 malam yang terakhir. Dan mana Masya Allah, dengan suasana PKP ini, kita jadikan rumah kita masjid, jadikan ruang sudut, satu sudut di rumah kita ini tempat ibadah, tempat munajat kita. Sebab kita tak dapat nak pergi iktikaf dekat masjid, maka kita jadikan hari ini rumah kita masjid, rumah kita tempat sujud, tempat munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikutlah apa yang kita hajatkan. Kita sebagai seorang pelajar mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah kurniakan keberkatan ilmu, yang ilmu yang kita pelajari itu dapat membentuk jiwa rabbaniun dan menjadi hamba Allah yang saleh, yang terhindar daripada sifat ujub, riya, takabbur. Kita sebagai guru, kita menyampaikan ilmu dengan yang terbaik. Kita menjadi seorang pemerintah yang soleh, yang menyantuni. Contoh-contoh orang yang soleh, orang yang berharta, menginfakkan hartanya, orang yang ada apa juga kebaikan, maka kita jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang miskin, dia mendapat manfaat daripada orang yang kaya. Orang yang miskin, dia bukan sekadar miskin, tetapi dia punya jiwa budi pekerti yang tinggi. Orang yang kaya, barakah dia ialah menjadi seorang yang kaya, tapi amal solehnya mantap. Dia bersedekah secara terang-terangan, dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jika dia tak boleh jaga imannya, maka baik dia sedekah sembunyi. Tapi kalau dia boleh jaga iman dia, dia boleh sedekah secara terang-terangan. Maka di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka saya fokuskan kepada doa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya kepada seorang pelajar di universiti, di sekolah, di mana-mana. Maka jangan kita leka, kita terus menekuni ibadah, menekuni amal, menekuni bacaan Al-Quran kita, menekuni zikrullah kita. Dan setiap amal yang kita buat, insya Allah berpandukan kepada
sunnah baginda Rasulullah SAW. Saya ada satu buku yang saya nak kongsi pada tuan-tuan, iaitu Amalan 24 Jam Kehidupan Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh dapatkan di PTS Islamika Sinan Rahat, yang mana Masya Allah buku ini memberikan satu ibadah Rasulullah SAW, amalan 24 jam dalam kehidupan. Maka kita bila kita nak beribadah kepada Allah, kita mesti mengikut sunnah Rasulullah SAW. Antara yang saya berkongsikan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, iaitu sunnah-sunnah Rasulullah dalam amalan seharian. Sunnah-sunnah Rasulullah ketika bangun daripada tidur. Sunnah Rasulullah SAW ketika memasuki bilik mandi dan keluar. Sunnah Rasulullah ketika berwudu. Sunnah Rasulullah ketika bersugi. Sunnah Rasulullah ketika memakai kasut. Sunnah Rasulullah ketika memakai dan menanggalkan pakaian. Sunnah Rasulullah SAW ketika masuk dan keluar rumah. Sunnah Rasulullah SAW pergi ke masjid. Sunnah Rasulullah SAW sebelum tidur. Sunnah Rasulullah SAW ketika bertemu sesama sendiri. Sunnah Rasulullah SAW ketika minum. Sunnah Rasulullah SAW ketika selesai daripada majlis. Itu bab yang pertama, yakni amalan harian Rasulullah. Bab yang kedua, sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika solat. Sunnah Rasulullah ketika azan. Sunnah Rasulullah SAW ketika iqamah. Solat sunat yang ditunaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada waktu siang dan malam. Sunnah Rasulullah ketika mengerjakan qiyamul lail. Sunnah Rasulullah ketika solat witir. Sunnah Rasulullah SAW ketika solat fajar. Duduk seketika selepas solat fajar, yakni subuh, adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW ketika rukuk, dan sunnah Rasulullah SAW ketika sujud, dan banyak lagi. Ada bab yang ketiga, sunnah Rasulullah pada waktu pagi dan petang, dan bab yang keempat, bab sunnah Rasulullah SAW situasi tertentu, dan banyak lagi. InsyaAllah saya akan kongsikan pada kapsul-kapsul yang akan datang. InsyaAllah ta'ala, ala kulli hal, dalam masa yang tak berapa minit lagi ini, saya penutupnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan jiwa Rabbaniun yang bertunjangkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan kepada orang mukmin serta menghiaskan mereka dengan segala bentuk manfaat di dunia dan akhirat. Kita nak jadikan dunia ini sebagai jambatan akhirat. Sesungguhnya dunia ini adalah tumpangan buat sementara. Akhirat yang kekal abadan yang buat selama-lamanya. Adakah kita tahu bila ke ajal kita akan sampai? Maka kita hendaklah bersedia. What your preparation? Go to hell or go to Jannah? Of course we must choose go to Jannah. Untuk pergi kepada Jannah, maka kita mesti mengusahakan, mengikhtiarkan amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memperbaiki, memperhebatkan ibadah kita dengan Allah Ta'ala secara fardi, dan juga memperhebatkan ibadah kita sesama dengan kita menyantuni manusia, menyantuni alam, menyantuni seluruh alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Allah memberikan kita kemudahan, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dengan kita kurang makan, dengan kita tidak ada aktiviti-aktiviti yang berat, kita memfokuskan kepada menjaga mata, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mengharamkan seketika, iaitu Allah sebut di dalam Al-Quran, uhilla lakum laylatas siyamil rifat yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tiada menghendaki kesukaran. Dihalalkan bagi kamu waktu malam puasa bersetubuh dengan isterimu, keampunan dan mengakui keinginan fitrah serta tidak menyempitkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjadi orang hamba Allah yang bertakwa, yang kita nak sampai la'allakum tattaqun,
Yang baik itu segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang elok itulah kebodohan dan kealpaan saya sendiri. Selamat melaksanakan ibadah dengan menekuni ibadah dengan keikhlasan yang gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita. Aku lihaza wa astaghfirullah li wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.